رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung perbincangan kita pada malam ini. Perbincangan kita pada malam ini insya-Allah tajuk masih lagi dalam perkataan-perkataan yang perlu kita faham sebelum kita meneruskan kitab Tauhid. Jadi ada perkataan yang disebutkan di dalam kitab Tauhid sebagai syarat untuk menerima akan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna, iaitu menerima sifat Allah Subhanahu Wa Taala tanpa melakukan tahrif, tanpa melakukan takyif, tanpa tashbih dan tanpa tamsil. Jadi kita dah tengok berkenaan dengan ta'til pada malam semalam. Jadi kita sambung pada yang keempat. Yang keempat saya kira yang terakhir lah. Ini mengikut apa yang disebutkan oleh sebahagian daripada ulama-ulama yang mensyaratkan pada penerimaan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu yang keempatnya ialah at-takyif. At-takyif maknanya kita nak menerima akan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah sendiri sebutkan di dalam Al-Quran dan Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya. Maka tidak boleh kita mentakyifkan. Ini bahasa yang digabungkan, bahasa Arab dengan Melayu, mentakyifkan. Jadi apa itu takyif? Ini penting untuk kita faham berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita terus pada artikel yang kita kongsikan ini. Takyif secara bahasa bermakna membagaimanakan. Membagaimanakan. Itu bahasa Melayu yang payah kita nak faham tu, membagaimanakan. Atau bertanya dengan kata kaifa. Dalam kurungan itu bagaimana. Bertanya dengan perkataan bagaimana. Ini yang disebutkan oleh sahabat kita pada malam semalam. Boleh ke tidak bertanya berkenaan dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah. Jadi jawab dia boleh bertanya, tetapi tidak boleh bertanya bagaimana. Bagaimana ataupun macam mana. Boleh bertanya ada ke tidak sifat ini. Jadi jawab. Seseorang jawab ada sifat sami', ada sifat basir, ada sifat hayah, ada namanya as-sabur, nama dia al-malik, nama dia Dzul Jalal wal Ikram, nama-nama yang 99. Dan juga sifat-sifat dia yang begitu banyak, sama ada kita tahu ataupun yang masih belum kita tahu, sedangkan telah pun disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang begitu banyak yang terpecah-pecah, mungkin kita tidak dapatinya dalam satu hadis ataupun dalam satu kitab hadis. Tapi dia terpecah-pecah ada dalam berbagai-bagai jenis hadis. Dan berkenaan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengkhususkan cerita bab sifat Allah ataupun nama-nama Allah, tetapi digabungkan dengan cerita-cerita yang lain, perkataan-perkataan yang lain yang Nabi sebutkan
sekejap ya. Sebab kita baru sampai. Jauh. Sejuk tangan. Laju bawa motor. Tak kompresor. Oh, kompresor angin. Nak kena tiket. Pasok lah. Baik, sementara sahabat-sahabat kita menyusun kursi meja, jadi kita teruskan. Iaitu sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW, sifat-sifat Allah dan juga nama-nama Allah ini terpecah-pecah ataupun terpisah-pisah dalam banyak-banyak hadis. Jadi cara untuk kita terima kalau kita baru jumpa ataupun disebutkan oleh seseorang, dibawakan hadis itu dan hadis itu adalah hadis yang sahih, maka kita wajib kita menerima dan kaedahnya ialah dengan kaedah yang ditetapkan oleh para ulama ini, iaitu tanpa kita mengkaifiatkan ataupun tanpa kita mentakyifkan. Mentakyif. Baik, kita teruskan. Takyif secara bahasa bermakna membagaimanakan atau bertanya dengan kata kaifa, bagaimana. Adapun secara istilah maka takyif ada dua bentuk. Ada dua keadaan. Takyif ada dua keadaan dan dua-dua pun tidak boleh kita lakukan. Baik, yang pertama iaitu mengkhayalkan sifat-sifat Allah Ta'ala dalam bentuk tertentu yang dibayangkan di alam fikiran. Mengkhayalkan sifat-sifat Allah dalam bentuk tertentu yang dibayangkan di dalam pemikiran. Misalnya seseorang mengkhayalkan kaifiat, cara ataupun bagaimana. Misalnya seseorang mengkhayalkan kaifiat kaki Allah dengan mengkhayalkan kaki yang sangat besar, lagi hebat yang ada di dalam fikirannya. Jadi ini juga tidak boleh. Jadi takyif ni memang tidak boleh. Jadi yang pertama ni dia kata dia khayalkan kaifiat sifat-sifat Allah. Jadi yang disebutkan ialah berkenaan dengan sifat kaki Allah. Nah, ini mungkin kita pun pening. Apa pula ni, datang mana pula ni sifat kaki bagi Allah Subhanahu wa taala. Sahih tak? Kaki. Ya, hadis sahih macam matahari. Jadi dia tidak dibawakan dalil. Kita tidak sebutkan dalil pada malam ini. Kita fahamkan dulu kaedah ni. Kemudian kita akan bertemu dengan dalil-dalil yang akan datang insya-Allah. Jadi mengkhayalkan kaifiat kaki Allah dengan mengkhayalkan kaki yang sangat besar, lagi hebat yang ada dalam pemikiran seseorang. Jadi disebutkan dalam hadis berkenaan dengan sifat kaki. Maka seseorang itu khayalkan. Bila dia khayalkan itu dan dia ternampak terbayang-bayang di dalam pemikiran dia, itu makna dia telah pun memberikan cara, membagaimanakan, memberikan bentuk pada sesuatu yang tidak pun disebut tentang bentuk ini. Disebutkan sifat tapi tidak didetailkan bagaimana. Tidak didetailkan besar ke kecil ke, ada berapa, ada kuku ke apa, itu tidak disebut. Bila tidak disebut, tidak boleh. Bila kita melangkaui apa yang Allah sebut, maka itu akan termasuk di dalam takyif, termasuk di dalam mengkhayalkan sesuatu di dalam pemikiran kita pada sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini yang pertama pun tidak boleh.
Dan yang kedua, menanyakan kaifiat, hakikat sifat Allah Ta'ala, walaupun tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Bertanya dengan seseorang, tanya pada orang, ataupun tanya diri kita sendiri. Tanya apa? Kaifiat, cara pada hakikat sifat Allah. Bila sebut sifat-sifat yang tidak payah kita nak terima akal, contoh sifat mendengar Allah. Jadi mungkinlah kita tidak terfikir, terbayang sifat mendengar. Tapi bila sebut sifat-sifat yang pada manusia disebut sebagai anggota. Pada manusia disebut sebagai anggota, bukan sifat, tetapi anggota. Contohnya tangan, wajah, kaki, betis. Pada makhluk kita katakan itu sebagai anggota. Pada Allah kita katakan dia sebagai sifat. Maka menanyakan tentang perkara itu bermakna, kata Azhar, fikir ikut hawa nafsu. Ya, betul. Dapat dia hantar ke ruangan chatting. Fikir ikut hawa nafsu. Baik. Menanyakan kaifiat, hakikat. Kaifiat itu cara dalam bahasa Melayu. Hakikat, satu benda yang detail. Satu benda yang detail, itu hakikat. Pada sifat Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Dia kata, dah, kaki macam sahabat kita kata itulah. Sahabat kita kata duduk di atas kerusi, dan duduk dia tu, kursi dia tu tak sama macam kursi kita. Sedangkan itu tidak disebutkan oleh para ulama tentang duduk di atas kursi itu. Jadi tidak boleh kita nak membayangkan, mengkaifiatkan, membagaimanakan berkenaan dengan hakikat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanpa menyerupakan dengan makhluk. Walaupun tanpa menyerupakan dengan makhluk. Dia kata ni kursi dia lah, kaki-kaki dia lah, tapi dia fikir dalam kepala dia macam mana. Macam mana dia fikir dalam kepala dia. Pertanyaan dia dijawab oleh dia sendirilah. Yang ni yang bersesat ni. Tak boleh. Tak boleh nak fikir. Nak fikir macam mana kalau kita terima je lah perkataan itu dan makna dia. Kalau dia mari terbayang, kita kena istighfar tak? Mari terbayang, kita istighfar lah. Supaya tidak jadi akidah. Dia kalau apa panggil, lintasan saja. Kalau lintasan saja tidak ada masalah. Kita terlintas, kaki besarlah kaki Tuhan ni. Besarlah tangan Tuhan, kita terlintas. Jadi jangan lama. Kalau lama letak dalam hati, itu dia akan jadi i'tiqad. Jadi kita pun istighfar. Dia ada wajah tak? Yang kita boleh tengok Tuhan masa dekat akhirat nanti. Akhirat nanti baru kita tahu. Macam mana yang dia sebut kaki dia, macam dia kata tangan dia. Bila kita jumpa dia, nanti baru kita tahu. Itu sebab orang beriman, dia bercita-cita sangat nak bertemu dengan Allah. Sebab nak tengok benda yang dia dah belajar. Kita macam ni, kita belajar macam mana. Nak rupakan tak boleh, nak tanya tak boleh, nak pandai tak boleh. kita nak cipta cara bentuk dia pun tak boleh. Jadi kita pun tanya-tanya. Lepas tu nak fikir boleh dalam kepala, dalam otak kita nak fikir pun tak boleh. Nak lama pun tak boleh. Nak fikir lama tak boleh. Bukan kata sebab tak mampu. Mampu kita nak fikir, buatlah macam mana. Boleh mampu kita fikir, tapi tak boleh. Tak boleh. Agama ataupun kaedah ni memang tidak boleh kita nak fikirkan tentang perkara ni. Walaupun kotlah kalau kita kata mampu untuk kita fikir, kita nak meletakkan macam ni ke macam ni, mungkin boleh dalam kepala otak kita. Apa pun sebenarnya dalam kepala otak kita boleh je. Boleh saja. Tapi syariat telah menghadkan setakat itu saja. Kamu terima makna, kamu terima lafaz, kamu terima makna tanpa membagaimanakan, tanpa menanyakan kaifiat pada hakikat sifat itu. Setara itu lah. Jadi kita akan, bila kita nampak, payah sungguh. Tak payah.
Mudah je. Haram untuk kita fikirkan, ya Ustaz. Ya, memang tak boleh. Haram. Jadi haram lah kalau kita lanjutkan kita fikir, sebab dia akan membawa kepada menyerupakan Allah dengan makhluk. Sebab apa yang tergambar di dalam pemikiran kita itu bukan Allah. Apa yang kita gambarkan dalam kepala kita berkenaan dengan pisang di dalam syurga dan pisang di dunia ni, dia tidak akan sama. Sebab Nabi kata mala ainun ra'at, benda yang tak pernah tengok di mata, wala uzunun sami'at, telinga tak pernah dengar. Perkara dalam syurga, benda yang duduk dalam syurga, makhluk yang duduk dalam syurga tu, buah pisang dalam syurga tu lah, kata Ibn Abbas. Pisang tu pisang dengan pisang kita ni, ataupun buah apple dengan buah apple kita, dengan buah apple syurga, sama pada nama, tapi kaifiat dia, hakikat dia apa semua kita tak tahu. Selagi mana kita tergambar dalam kepala kita, itu bukan buah apple dalam syurga. Apple itu makhluk pun tak mampu, tak boleh kita nak fikirkan dalam kepala. Maknanya tak mampu untuk kita nak fikirkan, nak jadi samakan macam mana yang apple dalam syurga. Ini pula sifat Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, zat dia, sifat dia. Lagilah kita tidak akan mampu. Walaupun kita kata boleh dalam kepala otak kita nak menggambarkan gitu gini. Dia selagi boleh, selagi nampak ada gambaran begitu begini, maka itu bukan Allah. Sebab apa? Berkenaan dengan buah dalam syurga tadi pun, setara mana kita letak dalam kepala kita, sedap dia, manis dia, bulat dia, besar dia, bagus dia, setara mana kita boleh letak dalam kepala kita, mungkin takim dengan Syafiq lain. Buah apple hak ni, aku punya warna hijau, besar dia, besar rumah. Yang ni kata dark, kan? Jadi masing-masing punya otak kalau fikir, itu bukannya apple dalam syurga. Selagi boleh fikir. Ini pula berkenaan dengan Tuhan. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala lebih lagi. Jadi kita akan jadi berasa, uish, macam mana tak boleh nak fikir, dan kita akan datang, kita akan bertemu dengan Allah. Kita akan bercakap tanpa penterjemah. Kita berhadapan dengan Allah. Kita orang lelaki boleh bertemu hari-hari boleh. Itu atas pilihan kita lah. Nak temu hari-hari boleh. Kita buat sekarang ni amal ibadah kita. Kita nak bertemu seminggu sekali pun boleh juga, berdasarkan ibadah kita. Kan nak jumpa setahun sekali pun boleh. Tak nak jumpa terus pun boleh, atas pilihan kita. Jadi kita duduk belajar ni ada sekatan. Dia biasanya manusia bila ada sekatan, itu dia nak tahu lagi, nak tahu. Rupanya sekatan itu yang menyebabkan kita tidak boleh. Kata Ummu Qamariyah, iaitu di luar jangkauan akal manusia. Ya, di luar jangkauan akal manusia. Tak terjangkau. Makhluk sendiri pun tak terjangkau. Macam disebutkan berkenaan Jibril, ada 700 kepak. Cuba fikir. Cuba lukis. Macam mana? Awak lukis A dengan B, lukis mana se? Balas situ. Ni yang paling besar sekali, ini paling hebat sekali. Kepak ni macam kepak terbang. Ni kata dot macam kepak. Dia kepak apa, burung lah. Sampai berukuk dunia. Jadi yang tu tak mampu nak fikir ni, pada Allah lebih lagi lah. Tak mampu kita nak fikir. Jadi bila yang tak mampu kita nak fikir, tapi disebutkan, itu ujian bagi kita. Bagi kita orang beriman, kita beriman dan kita seronok nak melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana rupa dia? Tengok tu ada. Ada. Mesti ada punya. Bila kita semakin belajar, dia kita akan terfikir, dan macam mana itu tak boleh terhalang. Beriman je lah. Itu ujian bagi kita. Berdoa untuk melihat wajah Allah, tak apa kan? Boleh. Untuk melihat masa nanti lah. Boleh. Kata sahabat kita, jika terlintas di akal akan sifat Allah tu bukan Allah. Betul. Jika terlintas di akal, maksudnya ada gambaran dalam akal kita. Itu bukan sifat Allah. Baik. Boleh kita teruskan? Seperti pertanyaan seorang ahli bid'ah kepada Imam Malik tentang bagaimana caranya Allah istiwa di atas arash. Satu orang yang bertanya kepada Imam Malik berkenaan dengan Allah istiwa di arash itu bagaimana. Kalau dia tanya, sifat Allah istiwa. Istiwa itu sifat Allah ke? Jadi pertanyaan itu tak apa. Cuba sebutkan berkenaan dengan sifat Allah. Dia pun sebut satu-satu. Jadi yang tanya itu tak apa. Tapi bila dah sebut Allah istiwa di arash, dia istiwa tu macam mana? Duduk sila macam kita ke? Kaki dia melunjur ke?
Dia duduk atas apa? Itu yang tak boleh. Tiba-tiba ada orang tanya kepada Imam Malik tentang bagaimana caranya Allah istiwa di arash. Baik. Kata Imam Malik apa? As-su'alu anhu bid'ah. Tanya tu pun dah bid'ah. Ini bid'ah dalam i'tiqad. Ini bid'ah di dalam i'tiqad. Bid'ah di dalam di dalam akidah. Bid'ah dalam akidah ini yang lebih bahaya, yang boleh menyebabkan seseorang tu terkeluar daripada agama. Perbezaan antara takyif dan tamsil. Perbezaan antara takyif dan tamsil. Tamsil kita panggil sebagai perkataan yang sama juga, ialah tashbih. Tashbih. Perbezaan antara takyif dan tamsil. Macam mana itu? Baik. Dia ada perbezaan antara takyif dengan tamsil. Perbezaan antara takyif dan tamsil adalah takyif menyerupakan sifat-sifat Allah Ta'ala dengan sesuatu yang tak ada wujudnya di luar alam pemikiran, kenyataan. Itu dipanggil takyif. Kita menyerupakan sifat Allah dengan sesuatu yang tak ada, benda tu tak ada di alam ni. Kita katalah, kalau kata sifat tangan Allah, kita pun bayangkanlah sifat tangan tu begitu begini, dan apa yang kita sifatkan tu kita boleh lukis lah. Contoh, kita boleh lukis daripada pemikiran kita berkenaan dengan tangan, kita pun lukis. Kita cari-cari dalam dunia ni, memang tak ada sejenis makhluk yang bertangan begitu. Makhluk yang paling besar, malaikat-malaikat yang apa? Malaikat yang menanggung arash. Kita pun lukis. Ataupun binatang yang paling kecil. Kumai besar lagi. Semua. Apalah. Kan? Makhluk yang paling kecil yang ada tangan. Yang tak ada tangan tak. Baik, yang ada tangan. Kita pun cek balik, tengok semua makhluk yang ada tangan, memang tak serupa macam mana yang kita pernah lukis itu. Jadi itu dipanggil takyif. Faham? Itu dipanggil takyif. Itu pun tak boleh. Kemudian tamsil macam mana? Sedangkan tamsil menyerupakan sifat-sifat Allah Ta'ala dengan sesuatu yang ada wujudnya di luar alam fikiran. Ini dipanggil tamsil ataupun tashbih. Ini ataupun tajsim. Jadi tamsil ataupun tashbih iaitu menyerupakan sifat-sifat Allah Ta'ala dengan sesuatu yang ada wujudnya. Benda tu ada di alam, di luar alam pemikiran kita. Macam ni lah. Kita kata Allah sebut berkenaan dengan sifat dia, sifat tangan Allah. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu. Jadi yang pertama tadi, dia takyif. Dia lukis. Kemudian dia cari gambar tangan yang ada makhluk di dalam dunia ni, yang hidup ataupun yang tak nampak, yang gaib apa semua, dia pun tengok, memang tak sama. Jadi adakah dengan tak samanya lukisan tangan dia tadi berkenaan dengan lukisan tangan Allah, dan dicek balik tengok memang tak ada orang, tidak ada makhluk yang ada tangan macam tu, maka itu dipanggil apa? Takyif. Iaitu menyerupakan sesuatu, kita menggambarkan sesuatu yang tidak ada di alam wujud. Kita menggambarkan tangan Allah ni, tetapi benda yang kita gambarkan itu tidak ada di alam wujud. Itu dipanggil takyif. Dan tashbih ataupun tamsil, menggambarkan Allah dengan sesuatu yang tak ada. Sesuatu yang tak ada di alam ini. Dan yang kedua ialah tamsil. Tamsil ni dia buat pembezaan antara takyif dengan tamsil. Tamsil pula ialah kita menyerupakan dalam pemikiran kita menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sesuatu yang ada wujudnya di luar alam pemikiran kita. Sesuatu yang lain. Macam mana? Iaitu kita pun kita fikir sifat tangan Allah macam mana, kita pun lukis. Sama dengan makhluk ciptaan dia. Kita pun lukis.
kita pun fikir, oh tangan gergasi macam ni, kita pun buat sikit. Lepas tu tangan kuman macam ni, kita gabung, dia jadi yang luar daripada yang pelik lah, tak ada dah. Bila dah gabung tu tak ada nak kata tangan gergasi pun tidak, nak kata tangan kuman pun tidak, nak kata tangan apa pun tidak. Dia campur semua. Tapi dia ada di alam nyata ni, ada benda tu. Ada rupa. Itu dipanggil tamsil. Itu tamsil. Dia pakai macam combine kan? dia taksir Convert kan? taksir dia. Ataupun tak payahlah kita kata dia digabung tak. Dia ambil gambar, dia fikir dalam kepala otak dia, tangan Tuhan ni macam tangan kuman. Tapi besar. Nampak? Kuman ada. Cuma dibesarkan dia. Dalam pemikiran dia dibesarkan habis besar dalam kepala dia. Maka itu dipanggil tamsil. Sebab apa? Benda tu ada di alam nyata. Sama makhluk. Yang tadi takyif, benda yang tak ada di alam nyata. Yang pelik. Tapi dia boleh gambarkan juga dalam kepala dia. Itu dipanggil takyif. Itu beza dia. Walhal kedua-duanya pun tak boleh. Kedua-duanya pun tak boleh. Adapun persamaan keduanya adalah bahawa kedua-duanya merupakan perbuatan menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Kerana khayalan manusia juga adalah makhluk ciptaan Allah. Khayalan. Bila kita khayal, ada je dalam kepala kita, walaupun yang ada dalam kepala kita itu kita gambarkan, yang dalam kepala kita memang tidak ada serupa pun dalam alam nyata ni. Tak ada pun makhluk seorang pun yang menggunakan tangan jenis itu. Itu juga tak boleh. Tamsil ada pun tak boleh. Itu persamaannya, kedua-duanya adalah merupakan perbuatan menyerupakan Allah dengan makhluk. Sebab apabila kita nampakkan benda itu makhluk lah. Kalau kita boleh gambar dalam kepala otak kita, apa pun itu makhluk lah. Boleh? Baik, hukum takyif. Hukum takyif sama halnya dengan tamsil. Sama hukum dia dengan tamsil. Apa dia? Hukum tamsil. Takyif juga adalah kekafiran. Kerana kedua-duanya adalah perbuatan menyamakan Allah dengan makhluk. Tamsil yang sebelum ini kita bincang, iaitu menyamakan Allah dengan makhluk. Maka itu hukum dia adalah kafir. Menyamakan. Boleh membatalkan ni lah maksudnya. Kafir, kufur, batal lah, batal belaka. Batal belaka. Dengan wuduk sekali batal. Sebab dia telah murtad, dengan wuduk dia membatal. Dengan amalan-amalan dia sebelum ni habis batal, syirik. Dengan apa pun semua terbatal belaka. Baik, hukumnya sama halnya dengan tamsil, takyif juga adalah kekafiran kerana keduanya adalah perbuatan menyamakan Allah dengan makhluk. Baik, timbul persoalan pada kita sekarang ni. Baik, sementara sahabat-sahabat kita ada yang nak bertanya itu, jadi saya teruskan. Habislah artikel yang kita kongsikan ini berkenaan dengan kalimah-kalimah, perkataan-perkataan yang perlu kita faham sebelum kita meneruskan kitab kita, bacaan kitab kita. Sama ada kitab buku 10 pembatal keislaman ataupun buku kitab dengan buku sama. Buku dengan kitab tu bahasa Arab, buku tu bahasa Melayu, iaitu buku At-Tauhid. Jadi kita ada perkataan yang perlu kita faham lah. Itu pun rasanya ada lagi yang tak apa nak faham itu perkataan-perkataan itu. Baik. Sekarang ni 4 perkara yang disebutkan ini menjadi larangan kepada seseorang di dalam menerima sifat Allah. Baik, kita ulang balik. Yang pertama iaitu apa dia? Takyif. Yang pertama at-tahrif. Tahrif maksud dia apa? At tu alif lam lah. Maknanya yang perkataan dia betul, dia tahrif. Tahrif iaitu menyimpang, buang makna, bubuh makna lain, hilang, kosongkan ataupun buang makna. Apa saya bagi perkataan kepada sahabat kita baru ni, perkataan tahrif yang mudah kita nak faham bahasa Melayu, tukar. Tukar. Bahasa Pahang kata tukar, bahasa Batu Pahat pun sama je, Batu Pahat Sekamat. Tukar. Orang JB pun kata tukar. Buang makna asal lah, kalau yang Dah bukan buat makna asal, ditukar. Itu makna. Baik.
Dia tukar tu sama ada dia tukar harakat, tukar baris ataupun dia tukar makna ataupun apa. Itu dipanggil tahrif. Termasuk Dia dalam tak tahrif terima Al-Quran juga kan? dia tukar makna. Dia tukar baris nak supaya makna jadi lain. Kan? Itu yang pertama tahrif. Jadi yang ni tak boleh. Memang tak boleh. Semua yang disebut pun tak boleh. Kemudian yang kedua ialah ta'til. Ta'til. Apa ta'til? Mengosongkan sifat. Tak ada. Tolak makna yang benar. Jadi dia kata kita baca ayat ni tapi makna tak ada. Tak ada makna, kosong terus. Lepas tu dia kata sifat Tuhan ada ke tak? Sebahagian boleh sebahagian lagi tak layak lah kot. Aduh. Dia pula melayak tak layak Yang seorang yang mengosongkan sifat. Mengosongkan ayat Allah. Dia nak mengosongkan sifat Allah. Allah tak ada sifat. Kiranya ayat yang ada dalam Quran tu dia baca. Dia baca. Tapi makna tak ada. Tak ada makna. Tak ada makna. Sebab apa? Kalau bubuh makna, dia akan menyerupakan dengan makhluk. Bagi dia lah. Jadi dia pun ta'til. Jadi ta'til niat suci bersih, niat dia murni ikhlas. Tak nak jumpa. Pada masa yang sama dia menolak ayat Quran. Hukum menolak ayat Quran adalah kafir. Menolak hadis sahih pun begitu juga hukum dia. Jadi ta'til iaitu mengosongkan sifat. Kemudian yang seterusnya tamsil. Tamsil ni menyerupakan sama ataupun menyerupakan dengan yang tidak ada wujudnya di alam kita ni. Itu menyamakan juga dengan makhluk. Itu juga makhluk. Bila adanya perubahan di dalam pemikiran seseorang, maka itu makhluklah. Makhluklah tu. Walaupun tidak sama, tidak ada yang sama di alam nyata dengan siapa pun. Maka itu dipanggil at-tamsil ataupun at-tashbih. At-tamsil dengan at-tashbih ni hampir samalah. Dan juga perkataan yang hampir juga iaitu tajsim, menjisimkan Tuhan. Menjisimkan Tuhan. Jadi bila dia kata tamsil sama, tashbih menyamakan, bila yang sama tu dia menjisimlah. Yang menjisimkan. Jadi dia kata tangan, ya tangan, tapi tangan Allah lah, tapi besar. Tak sama macam tangan-tangan orang lain, tapi tangan dia besar lah. Jadi besar tu sendiri tu dah pun satu benda yang kita mengkaifiatkan. Itu menyerupakan dah. Baik, itu tidak boleh. Jadi kita kata sifat Allah ialah Allah bersifat dengan yadullah fawqa aydihim. Allah bersifat dengan sifat tangan. Adanya sifat tangan. Kita kena cakap Allah bersifat dengan sifat tangan. Jangan kita kata Allah ada tangan. Itu yang jadi orang jadi kataan minta maaf saya guna. Orang jadi bengong tu. Kita ni dah belajar okey dah, tapi kita ni pergi jumpa orang kita bagi orang bengong. Allah ada tangan. Allah jangan kata macam tu. Kita kata Allah bersifat dengan sifat tangan. Dia kata peliklah bunyi tu. Yang pelik tu dia tanya. Allah ada tangan. Tak apa cantiklah. Seolah-olah tangan ni apa dia kata laisa kamitslihi syai'. Kira tangan ni kita dapat bayangkan. Dia kata dia ada tangan, kita terima. Tak apa sedap macam tu. Dia akan menyebabkan orang ni bila disebut tangan, dia akan nampak tangan lah, tangan anggota. Bila kita khabar orang tangan, orang akan faham tangan lah. Tangan mana? Tangan anggota. Sedangkan kita ada dua jenis. Satu pada makhluk, satu tangan anggota, satu tangan sifat. Tapi pada Allah hanya tangan sifat. Jadi oleh kerana itu, untuk nak mengelokkan perkataan kita kepada orang yang belum tahu masalah ini, jadi kita kata Allah bersifat dengan sifat tangan. Jadi orang pun dia akan bertanya lah, macam mana pula sifat tangan. Kalau kata Allah ada tangan tu, aku pernah dengar lah. Itu orang sesat dia kata. Nak bagi mudah orang faham. Ya. Jadi Allah bersifat dengan sifat tangan. Jadi lepas pada ni jumpa kawan-kawan apa semua, jangan kita kata Allah ada tangan. Jangan. Dia akan dengan sifat tangan. Allah bersifat dengan sifat tangan. Kena kabur sifat dia. Itu sifat bagi dia. Orang-orang mudah faham. Allah bersifat dengan sifat tangan. Dua kali sebut tak faham lagi. Lagi yang kita duduk situ memang bergaduh lah pula. Letak tajuk tu sifat. Sifat. Sifat tangan. Dari tajuk dia sifat. Kalau kita terus direct, kita faham tak apa. Orang lain yang dengar. Orang lain yang dengar tu jadi masalah. Kita faham. Merujuk pada Allah sifat Jadi kita kata Allah bersifat dengan sifat tangan. Kalau kita kata Allah mempunyai tangan, jadi orang akan terus automatik pada makna yang pertama. Makna yang pertama apa? Tangan anggota. Dia tidak pergi kepada makna tangan sifat. Jadi kita terus cakap macam dulu orang kata Allah duduk di aras. Jadi perkataan duduk tu ada dua makna.
Jadi duduk atas kursi dengan duduk menetap. Jadi bila kita kata duduk saja, Allah duduk di aras, automatik orang akan letak dengan makna yang pertama, iaitu duduk apa? Duduk Bertinggung. Saya duduk faham. duduk bersila. Duduk sila. Tu, duduk Sila bersila. ni. Jadi kita nak ubah kepada makna yang kedua tu agak payah, sebab orang kebiasaan orang biasa awam umumnya orang akan bila kata duduk ni, orang kata duduk atas kursi. Tapi kadang-kadang digunakan duduk tu dengan makna tinggal. Boleh faham? Jadi bila kita cakap dengan orang tu supaya dia tidak menimbulkan salah faham orang, jadi kita yang belajar ni kita memilih perkataan-perkataan yang sesuai lah. Contohnya kita kata Allah berada tinggi lagi daripada arash. Jadi perkataan itu orang dah tak boleh nak pergi ke mana dah. Kalau kita kata Allah duduk di arash, jadi dia akan faham duduk yang Aras pada tinggi ya. duduk yang berhubung. Arah tu diperlukan untuk Allah. Duduk yang berhubung. Maksudnya Tidak bersentuh dengan bersentuh dengan arah. Bila sebut duduk. Arah perlukan Allah. Jadi bila begitu kita nak bagi hilang keraguan pada orang. Kita nak hilangkan keraguan pada orang. Jadi kita kata Allah tinggi lagi daripada arash. Jadi orang tak tanya lah. dia tinggi. Daripada ni. Ini nak cerita bagaimana kita nak berjumpa dengan orang. Kita nak cakap supaya orang boleh terima. Dengarkan. Walaupun maksud dia sama je. Allah duduk di arah tu maksudnya Allah nak kata tinggal pun tak apa, cantik je ke? Berada tu okey sikit. Allah berada. Berada di arah. Pun orang akan memikir berada tu maksudnya dia memerlukan. Kita berada tinggi lagi. Dia menganggap badan Berada tinggi lagi. Baru nampak ada perbezaan. Maksudnya dia tidak bersentuh dengan arah. Atas lagi daripada arah. Kemudian kita bubuh lagi makhluk yang paling tinggi di alam ini adalah arash. Jadi orang pun mudah nak faham. Jadi begitulah perkataan-perkataan yang kita terpaksa fikir untuk nak cakap dengan orang tentang sifat ni yang payah orang nak faham. Sifat yang mudah ni tak apalah. Baik, itu yang kedua tadi apa? Tamsil. Yang ketiga dah, tashbih. Kemudian yang keempat ialah at-takyif. At-takyif iaitu mengkaifiatkan Allah Subhanahu Wa Taala, sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi empat benda inilah yang akan menyebabkan seseorang itu jadi rosak di dalam penerimaan sifat Allah. Dalam penerimaan sifat Allah, seseorang itu akan jadi rosak kalau dia menggunakan salah satu daripada yang empat ini. Ikut dia bang. Rosak. Kosong. Rosak i'tiqad. Jadi Allah sebut tentang sifat dia. Jadi ada kaedah untuk kita nak terima. Kaedah dia ni lah. Kaedah dia. Banyak lagi, ada lagi kaedah-kaedah lain. Tapi ini kaedah yang besar untuk kita nak terima sifat, segala sifat. Masalahnya kalau kita terima separuh, ambil separuh, tolak separuh, tak ada hal lah. Tak ada hal bagi kita. Tapi bagi Allah Banyak dia marah lah. Aku dah kata, itu kataan. Aku dah kata dah macam-macam. Ambil tukar-tukar. Kalau tukar lagi masalah. Kalau ambil separuh, tolak separuh pun masalah. Jadi yang paling cantik bila kita menggunakan kaedah ni, kita boleh terima semua sifat. Semua sifat kita boleh terima. Kalau kita tak pakai kaedah ni, separuh kita terpaksa buang. Contohnya, sifat mendengar kita boleh terima. Sebab daripada sudut sama tu, kita boleh cakap sifat mendengar Allah lain dengan sifat mendengar kita. Jadi orang awam dengar, betul tak? Sifat dengar ni dia ni sekali Nampak? dengar. Dia Dengar. bukan anggota saya. Bukan anggota. Dia adalah sifat. Dia tidak ada mendengar anggota. Boleh faham? Faham. Dia bila sebut mendengar tu, automatik orang akan faham sifat. Macam melihat Ustaz. Melihat, hidup, berkata-kata. Itu bila kita cakap saja, orang akan faham makna yang pertama, sifat. Tapi kalau tangan, bila kita kata tangan, automatik orang akan pakai makna yang pertama iaitu anggota. Ya. Boleh faham? Sedangkan dia ada makna dua makna. Anggota dengan sifat. Itu sebab yang saya kata tadi, kita bila bertemu dengan orang, kita kata sifat tangan, sifat wajah, sifat kaki. Sifat Allah yang diterangkan ialah Allah bersifat dengan sifat tangan. Itu perlu penjelasan. Tahanlah sikit daripada kita kata Allah ada tangan, Allah ada kaki. Kaki dia tak sama dengan kaki kita. Itu jadi lagi pening. Patut-patut dah orang tu dah nak dengar dah. Sifat Allah bila kata gitu, ini tu bangun.
Tengah kuliah bangun tinggal. Start motor burung balik. Gila. Apa lah kan. Sesat semayang tak guna dia kata. Nampak? Sekarang ni bila kita menggunakan kaedah ni insya-Allah kita akan selamat. Cumanya yang menjadi masalah, jadi masalahnya kita kena faham masalah orang. Kita kena faham masalah, kita tak marah. Kita faham masalah orang, kita akan tenanglah hati kita. Macam mana kita faham masalah orang? Orang yang kata kita menerima sifat tangan Allah, mereka mengatakan kita menjisimkan Allah. Kita kena faham. Dia yang tak faham, tapi dia kata kita tak faham. Jadi nak buat macam mana supaya kita jaga hati kita sudahlah. Kita jaga hati kita. Hati orang tu lantak dia lah. Dia nak kata kita kupur ke apa ke tu lantak awak lah. Yang penting kita jaga hati kita supaya kita tidak marah dia, kita tidak buruk sangka pada dia, kan? Jadi kita kata sebab dia tak faham. Sebab dia tak faham lagi masalah ni. Mereka yang tak faham ini, mereka mengatakan kita yang menerima sifat, contohnya sifat tangan, sifat wajah, sifat kaki, sifat anak jari, maka mereka mengatakan kita telah menjisimkan Allah. Lalu berkenaan dengan menjisimkan Allah, ulama-ulama mengatakan, kesemua ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan, sesiapa yang menjisimkan Allah, hukum dia adalah kafir. Jadi mereka, siapa dia? Mereka ni rujuk pada siapa ni? Menjisim Allah. Dah. Mereka ni yang bersangka. Mereka yang bersangka pada kita ni tadi. Menjisim Allah. Mereka menyangka bahawa kita menjisimkan Allah, sedangkan kita menerima itu adalah sifat. Yang kita dah terang dah dulu berkenaan dengan apa yang disebutkan sebagai sifat, apa yang disebutkan sebagai anggota. Tetapi mereka memahami itu anggota. Contoh dia, bila kita sebut tangan, automatik dia akan kata anggota lah, tak ada tangan sifat. Mereka ni rodong-rodong kawan-kawan kita lah, kawan-kawan kita yang tak belajar daripada awal ataupun tak bertemu lagi, maka dia akan kata macam tu. Betul ke tak? Betul lah dia. Dia kata siapa yang menjisimkan Allah, siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk, Allah ada tangan anggota, Allah ada tangan anggota, padahal kita kata tangan sifat. Tapi dia duk anggap, kita duk kata tangan anggota. Sebab apa? Sebab dia tak tidak ada kefahaman berkenaan dengan tangan sifat. Kita ada kefahaman tentang tangan sifat. Jadi kita katalah itu sifat tangan. Jadi dia tak faham yang ada dua makna pada tangan sifat dan tangan anggota. Dan dia menganggapkan kita menganggotakan Allah. Jadi dia kata siapa sifat tangan Allah. Menganggotakan Allah. Bukan sifat tangan tak, menganggotakan Allah tu. Tak ada sifat-sifat dah. Bukannya sifat tangan, dia kata tak, tangan. Dia ingat sifat tu. Jadi bila dia faham kita ni menjisimkan Allah, sedangkan kita tidak menjisimkan Allah. Dia faham yang kita ni menjisimkan Allah, dia kata kita apa? Kafir. Balik pula. Dah. Dia tak kata kita kafir terang-terang. Dia cuma kata siapa-siapa yang menjisimkan Allah, maka dia telah pun kafir. Kita ni tadi kita faham dengan makna sifat, bukan menjisimkan Allah. Itu sifat Allah. Faham? Jadi jangan kita berasa pula. Kita faham mana? Jangan kita berasa. Sedangkan dia bukan kata ke kita. Walaupun dia cakap dengan kita. Dia kata awak ni menjisimkan Tuhan. Awak ni kafir. Contohlah. Punya nak marah hari tu, dia kata kita kafir terus lah. Depan-depan dia cakap dengan kita. Jadi kita senyum. Sebab apa kita senyum? Dia tak faham. Sebab kita tahu dia tak faham. Boleh? Yang dia faham sifat tangan, sifat anggota. Tapi kena kontrol memang nak marah. Kalau dia marah kita, awak ni kata kafir lah. Kita pula buka hadis hal lain pula. Dia kabur siang tu tak apa Ustaz? Dia kabur orang lain pula. Oh ni kau kafir. Ya kan dah mesti lah. Cumanya kita faham yang kita ni atas jalan kebenaran. Sebab mereka tidak faham lagi. Mudah-mudahan Allah akan buka hidayah. Saya tak perasan tadi banyak apa yang masuk. Baik. Saya baca ada soalan-soalan kita ni. Tukar, kata Amali. Niat tak menghalalkan cara. Herman, Ustaz minta syarahkan semula part ni. Baik, saya tengah download. Belum ada kekuatan nak bagi tahu kawan-kawan tentang sifat-sifat Allah.
Tak ada kekuatan, biarlah dulu. Kita himpunkan dulu kekuatan dengan ilmu itu. Allah tidak marah. Janji kita berniat satu hari nanti kalau kita dah faham, betul-betul faham, maka kita akan terangkan. Kata sahabat kita ni, Allah bersifat dengan sifat maha besar. Begitu ke? Iyalah. Bersifat maha besar. Jadi besar di sini bukan besar anggota. Sifat dia. Sifat maha besar. Kemudian Allah bersifat dengan sifat tangan, maknanya Allah pun boleh memegang seperti mana sifat tangan ke? Pening. Ni memang pening lagi ni. Ni siapa ni? Sabri Saleh ni. Allah bersifat dengan sifat tangan, maknanya Allah pun boleh memegang seperti mana sifat tangan ke? Baik. Ini mungkin sahabat kita ni dia ketinggalan pada pertemuan kita dulu. Kita dah sebut berkenaan dengan sifat dengan anggota. Berkenaan dengan sifat dan anggota. Berkenaan dengan sifat dan anggota. Sifat tangan dengan anggota tangan. Dua benda yang berbeza. Jadi saya nak terang balik itu jadi masalah lah. Jadi sahabat tolong cuba cari balik apa yang kita bincangkan berkenaan dengan yang pertemuan yang dulu tu. Berkenaan dengan sifat dan juga anggota. Ada pertemuan kita dulu. Jadi saya cuba carilah, kalau sahabat-sahabat kita tak jumpa, saya akan cuba cari, nanti saya akan hantar semula. Dan saya akan hantar ke personal lah ni. Siapa ni? Sabri Saleh. Sabri Saleh yang bertanya ni. Allah bersifat dengan sifat tangan, maknanya Allah pun boleh memegang. Jadi saya akan hantar semula lah. Berkenaan kalau kata boleh memegang, itu sudah tangan anggota. Tapi memang ada perkataan memegang. Qabdatuhu yaumal qiyamah. Memegang. Memang ada perkataan memegang. Itu yang suku lah, sifat suku. Benda sifat ni bila disebut satu-satu, kita tak boleh gabung. Tak boleh kita nak gabungkan. Betul Allah bersifat dengan sifat tangan, bukan anggota, sifat tangan. Dan ada dalam ayat lain dia kata memegang dengan tangan kanannya. Memegang dengan tangan kanannya. Qabdatuhu yaumal qiyamah. Dia memegang dengan tangan kanannya pada hari kiamat. Maka baik kita kata kalau ada yang disebutkan berkenaan dengan memegang itu, memegang cara dia lah, memegang cara dia. Baik, memegang itu fizikal, bukan sifat. Memegang itu fizikal. Sahabat kita yang jawab. Tak faham. Azhar, Allah tidak serupa dengan sesuatu. Pegang yang ini je. Pegang yang ini je. Tak apa, kita je. Kita tak ada masalah. Cumanya ada orang lain yang kata tak boleh nak je. Dia kata gitu gini, kita pun mula panas telinga. Baik. Seperti sifat panjang tangan yang masuk mencuri itu. Tapi tangan yang mencuri itu pendek je. Tangan fizikal ni begitulah ikut firman saya. Ni dah faham dah ni. Sahabat kita ni Sazmi kot. Saya pun tukar, saya tidak betul nama dia. Baik, tengok pada yang apa ni. Syekh Herman kita minta ta'til yang bersifat parsial, iaitu menolak sebahagian dan menetapkan sebahagian yang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok Mu'tazilah yang menolak sifat-sifat Allah Ta'ala dan menetapkan nama-namanya. Demikian pula kelompok Al-Asy'ariyah yang hanya menetapkan 20 sifat dan mirip dengannya Al-Kullabiyah dan Al-Maturidiyah. Jadi ini ta'til yang Ustaz Herman kita tanya ni. Telah pun kita bincang pada malam semalam. Semalam kan? Rasa malam semalam. Cuma ini saya belum upload. Nanti saya uploadkan di YouTube. Ke dalam YouTube, insya-Allah Ustaz Herman boleh rujuk baliklah. Tapi secara umumnya lah saya jawab berkenaan dengan ta'til secara separuh-separuh. Ta'til ni dia ada dua cara, iaitu ta'til menolak keseluruhan sifat. Semua sifat dia tak terima kecuali satu sifat dia wujud. Yang tu tak dapat tidak, dia terpaksa terima, terpaksa. Sifat wujud. Dia terpaksa terima. Sebab tak boleh nak kata Allah tak wujud, tak boleh. Dah sekali dia terima lah. Tapi selain sifat wujud dia tak terima. Sebab apa? Sebab apa dia tak terima? Selain daripada sifat wujud. Tak ingat? Dia dapat, dia fikir ta'til ada dua cara. Satu, menolak keseluruhan. Yang kedua, menolak separuh-separuh. Yang menolak keseluruhan ni, mereka hanya terima satu saja sifat, iaitu wujud. Wujud makna dia ada. Sebab apa? Ada ni tak boleh tolak. Pada akal mereka kalau tolak ada ni,
Habis langsung lah, tak ada lah. Tak ada, tak Dia ada. Bila tolak sifat ada pada Tuhan, nak kata apa? Kata tak ada. Tak ada lah. Tak ada. Jadi Allah ada ke tak? Tak ada. Kafir terus. Kafir terus. Tak ada apa. Jadi dia menerima sifat ada Allah. Sedangkan tu ada tu adalah sifat. Tapi yang lain samak, basar, Sebab kalam, macam apa makhluk, semua, semua ditolak. yang itu dia tolak keseluruhan. Sebab apa? Macam makhluk. Macam makhluk dia kata. Niat dia wujud. hanya wujud ni. Sedangkan wujud pun sama dengan makhluk. Sama je. Awak ada ke tak? Ada dia kata. Kita boleh nak bank lah tu wujud. Awak ada lah ni depan awak ni. Takkan tak nampak dia kata. Kan? Habis tu Allah ada ke tak? Allah ada. Dah sama lah tu. Itu lain. Cara dia kata cara dia. Lain kot mana pula. Itu yang kita kata keseluruhan sifat yang kita terima sama saja. Apa yang kita terima pada sebahagian sifat, kita terima pada keseluruhan sifat. Jadi itu cara yang pertama. Cara yang kedua ni iaitu menolak sebahagian. Menolak sebahagian ni sebagaimana yang Syekh Herman kita minta kita ulang balik, iaitu ta'til yang bersifat parsial ni ambil sebahagian-sebahagian, iaitu menolak sebahagian dan menetapkan sebahagian yang lain. Yang dia tolak itu yang tak boleh dia nak terima pada akal dia. Itu sebab dia tolak. Yang pertama tadi dia tolak semua. Yang kedua ni dia tolak separuh-separuh. Macam mana? Baik kita kata sami'. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah mendengar. Dia terima tak sebab mendengar? Terima. Dia terima sebab mendengar. Terima. Sebab akal dia boleh fikir. Boleh lah masuk jalan lah. Boleh terima. Allah mendengar, kita mendengar. Allah mendengar, kita mendengar. Dan mendengar Allah tak sama dengan mendengar kita. Dia boleh terima, maka dia terima. Baik, bila tiba sifat yadun, tangan. Jadi bagi mereka kata, oh ni tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab kalau kata tangan, anggota selalu. Itu sebab mereka menolak tangan, sifat tangan. Sebab apa? Pada mereka tangan itu anggota sahaja. Tak ada yang namanya tangan sifat. Pada mereka. Lalu mereka menolak sifat tangan. Menolak sifat tangan itu bila dia tolak, dia tak tolak habis. Dia ambil bubuh hak lain pula. Tangan tu apa? Kudrah, kekuasaan. Tapi pada awal ni dia tolak tak? Pada awal dia tolak tak? Dia tolak lah. Kalau dia tolak, dia pakai nak makna asal. Tapi dia makna, dia bubuh makna lain sebab dia tolak makna awal. Makna yang pertama. Jadi yang ni, dia tak mau terima. Sebab apa? Sebab apa alasan dia tak mau terima? Sebab pada mereka, tangan ini automatik akan jadi anggota. Tak ada sifat. Tangan sifat tak ada. Sedangkan kita dah bagikan tangan ada dua jenis. Satu tangan anggota, satu tangan sifat. Jadi yang ni dia orang tak boleh nak fikir. Tak boleh nak fikir. Sangkut kat situ, dia rasa tak boleh nak fikir. Tak boleh ni. Kita kata terang-terang 15 hari pun, macam tu lah. Tak boleh dia kata. Bila kata tangan anggota selalu. Jadi mereka pun tak terima. Jadi di antaranya dilakukan oleh Mu'tazilah yang menolak sifat-sifat Allah Ta'ala dan meletakkan nama-namanya. Jadi Mu'tazilah dia tolak sifat. Dia tolak sifat. Tapi nama dia ambil. Ni jenis Mu'tazilah. Sifat Allah dia tolak. Semua dia tolak. Ataupun sebahagian dia ambil. Tapi nama-nama dia terima. Nama Allah ada mempunyai Sifat. Nama Allah ada mempunyai makna sifat. Setiap nama Allah yang 99 itu ataupun 70 yang sahih itu, setiap nama itu dia ada makna. Makna itu membawa pengertian sifat. Jadi dia orang terima. Nama terima, sifat tak ada. Pelik juga. Nama ada, sifat tak ada. Ar-Rahim makna apa? Maha mengasihani. Jadi bagi Mu'tazilah mereka kata Allah bernama Ar-Rahim. Tetapi sifat Ar-Rahim tak ada. Bukan sifat bagi dia. Itu nama je. Nama saja. Ar-Rahim ada makna ke tak? Ada makna. Tapi makna itu tidak pada Allah. Makna mengandungi sifat. Makna itu ada mengandungi sifat. Sifat Allah, iaitu Maha mengasihani. Tapi dia tak mahu terima yang maksud makna dia Maha mengasihani. Dia cuma terima nama Ar-Rahim saja. Ini golongan Mu'tazilah. Kemudian ni ini pelik-pelik mereka ni. Kemudian demikian pula Al-Asy'ariyah yang hanya menetapkan 20 sifat. Sama macam Al-Kullabiyah dan juga Al-Maturidiyah. Mereka menerima 20 sifat sebab apa? Yang itu je yang dia orang boleh fikir. Sampai dia orang fikir. Tapi yang lain-lain itu mereka mengatakan kita terima secara keseluruhan segala sifat yang sempurna bagi Allah. Dia tidak sebut detail. Itu sebab kita kalau kita belajar, maka kita akan menyebabkan kita hanya terima 20 sifat. Jadi tak banyaklah kita nak kaji. 20 je. Bila mari ghairil maghdubi alaihim, bukanlah
mereka yang dimurkai. Siapa murka? Allah. Jadi sifat apa kat situ? Marah, murka. Jadi mereka tak kata murka itu sifat. Mereka kata murka ni maksudnya Allah nak azab. Dia tak boleh tu. Tak boleh lah. Sebab apa? Sebab apa tak boleh nak terima murka tu? Sifat bagi Allah. Sebab dia kata murka tu maksud marah tu. Marah tu dia adalah gambaran seseorang yang bila ada benda berlaku, satu benda yang berlaku, maka menyebabkan hati dia berubah, perasaan dia berubah, darah dia jadi panas, telinga jadi merah, mata jadi merah. Nampak? Dia ada perubahan-perubahan pada diri dia. Jadi kalau kita kata pada Allah, Allah bersifat dengan sifat murka, yang dia marah, maka itu adalah sifat makhluk. Maka oleh kerana itu mereka tak mahu guna marah. Sebab apa? Niat cantik. Niat dia baik. Tak nak samakan Allah dengan makhluk. Lalu mereka pergi bubuh makna lain. Murka iaitu nak azab, nak bagi azab. Jadi ini yang dilakukan oleh sebahagian daripada golongan-golongan ini. Jadi kita kata, kalaulah kita menyimpulkan 20 sifat saja, banyak sifat yang kita tidak tahu. Bila kita tak tahu sifat lain, kita kenal tak Allah? Separuh lah kan. Separuh lah. Jadi Tuhan yang perkataan, ini perkataan saya, ini bukan perkataan ulama. Ini perkataan saya ni, kasarlah sikit bunyi ni. Allah yang awak. Apa? Ini perkataan saya ni. Allah yang awak percaya tu cacat. Iman. Yang awak iman. Marah lah. Tak 100% sifat dia. Tuhan, tu dia. Tuhan yang awak percaya tu cacat. Dia kata awak ni kafir terus lah. Selama ni aku kata awak jadi kafir lebih lah. Awak kata Tuhan aku cacat. Tak nak terima sifat. Sebab awak tak mau terima keseluruhan sifat dia. Satu persatu tu awak tak mau terima. Akhirnya orang lain bertemu dengan wajah Allah. Boleh tengok wajah Allah di akhirat nanti sebab dia menerima sifat wajah. Orang yang tak terima sifat wajah, dia cari benda. Akhirat esok, awak nak cari mana muka? Mana wajah Allah? Mana wajah Allah? Kan? Kita yang dah belajar ni, dah kita terima waktu hidup ni. Orang yang tidak menerima, dia nak cari benda. Awak lagi jumpa siapa? Jumpa Allah. Sifat pun dia tak terima. Sifat pun tak terima. Akhirnya, itu sebab dalam hadis. Dalam hadis ada menyebut, hadis sahih berkenaan dengan orang yang beriman dengan orang yang percaya ataupun orang yang menyembah berhala, mereka dia akan ikut berhala. Dan mereka yang menyembah Isa akan ikut Isa, terjun dalam Isa yang dirupakan dengan jin kafir, terjun dalam neraka. Tinggal lagi orang beriman dengan orang munafik waktu itu atas mahsyar. Maka Allah tanya, man tantazirun, kamu tunggu siapa? Orang lain dah pakat, maksudnya orang lain dah pakat terjun dengan Tuhan-Tuhan mereka. Man tantazirun, kamu tunggu siapa? Maka kata orang yang duduk di mauqif ini, yang duduk di mahsyar ni, kami nantazir rabbana, kami tunggu Tuhan kami. Allah pun tajalli dengan sifat, apa dia sebut sifat yang tidak dikenali. Sebab apa orang tak kenal? Sebab orang beriman pun tak pernah belajar, tak pernah belajar sifat ni. Ada lagi sifat yang orang tak pernah belajar. Jadi memunculkan diri lah. Memunculkan diri dia. Maka orang tak kenal. Sebab apa? Allah muncul dalam sifat yang tidak dikenali. Kemudian Allah kata, akulah Allah, ikutlah aku. Kata orang beriman, orang munafik ni ngikut Orang beriman kata, na'udzubillahi mik, kami minta berlindung dengan Allah daripada engkau bukan Tuhan kami. Kami tak kenal. Sebab apa dia tak kenal? Dah. Sebab Allah terjalli dalam sifat yang dia tak pernah belajar. Tak dikenali. Tak pernah belajar. Sebab apa? Orang beriman, sebab tidak disebut. Allah tak sebut. Waktu di hidup Allah tak sebut. Kemudian Allah terjalli dengan sifat yang dikenali oleh mereka. Ini yang penting. Yang dikenali oleh mereka. Maksudnya sifat yang dia pernah sebut pada orang beriman waktu hidup dulu. Maka bila Allah terjalli, maka semua tengok. Inilah betul. Pakat sujud belaka. Semua sujud. Kecuali orang munafik. Dia tak boleh sujud lah. Tak kenal. Tak kenal. Dia tengok orang lain sujud. Dia pun pakai nak sujud. Allah kerahkan atas belakang dia, tepukang atas belakang. Kerah diri. Kerah diri tak boleh. Bukan kerah diri. Kalau kerah diri tahan lagi. Dia nak turun, terpelanting ke belakang. Bingkai. Jadi dalam hadis itu menyebut Allah tajalli dengan sifat yang dikenali oleh orang beriman. Jadi dikenali. Maksudnya sifat itu Allah dah sebut kat dunia dan mereka belajar kenal. Dan kalaulah mereka tak belajar, kenal ke tak? Tak kenal. Kalau timur ambil separuh, buang separuh, kenal ke tak?
selesai dah kelas. Habis dah. Marah ni. Tiba-tiba